Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berjumpa lagi bagi pelajaran Tauhid tahun 4. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung lagi pelajaran pertama kita iaitu sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Dan unit 1 iaitu sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Okey? Okey. Jadi dalam gambar rajak ini kita dah tahu, kita dah tengok sifat wajib dan mustahil yang pertama dan juga sifat wajib dan mustahil yang kedua. Jadi hari ini kita akan sambung pula untuk sifat wajib dan sifat mustahil yang ketiga. Okey. Di hari ini kita akan sambung. Apa dia unit yang ketiga? Ataupun apa dia sifat wajib dan mustahil yang ketiga? Okey, jadi sifat wajib yang ketiga adalah kaunuhu ta'ala aliman. Lawannya iaitu sifat mustahil adalah kaunuhu ta'ala jahilan. Okey, jadi kita akan tengok dulu apa maksud kaunuhu ta'ala aliman. Okey, jadi kaunuhu ta'ala aliman bererti keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Okey, dan kemudian aliman di sini adalah bermaksud ia mengetahui. Jadi kita dah tahu sifat Allah yang pertama adalah yang berkuasa, kemudian yang kedua yang menentukan, dan sekarang yang ketiga adalah yang mengetahui. Okey. Sekarang kita tengok pula apakah dalil untuk kaunuhu ta'ala aliman. Okay, jadi dalil dia adalah daripada surah Fatir ayat yang ke-38. Innallaha alimun ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bizatis sudur. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya ia mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Okay, jadi daripada ayat ini kita dapat tahu bahawa Allah ini tahu semua rahsia yang ada di langit dan di bumi. Sebab kenapa? Sebab Allah yang ciptakan langit dan bumi. Jadi tak ada rahsia lah. Apa-apa pun kat dunia tak ada rahsia. Sebab Allah yang cipta semua dekat dunia ni. Okay? Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui segala isi hati. Dan kita sebagai hamba ni, kita pun Allah ciptakan, betul tak? Jadi kita ni, bila Allah yang ciptakan, apa yang ada dalam hati manusia ni, Allah akan tahu. Okay? Okay, jadi sekarang kita dah tengok sifat wajib yang ketiga. Sekarang kita tengok lawan dia pula, iaitu sifat mustahil. Kita tengok. Okay, jadi lawan kepada kaunuhu ta'ala aliman adalah kaunuhu ta'ala jahilan. Okay, apa itu kaunuhu ta'ala jahilan? Kaunuhu ta'ala jahilan bermaksud keadaan Allah Ta'ala yang tidak mengetahui. Senang je nak ingat kan? Satu, Allah tu mengetahui. Lagi satu, Allah tu tak mengetahui. Dia berlawan. Sebab lawan kan? Macam tu. Okay, kita tengok pula apa dalil dia. Okey. Jadi, dalil bagi kaunuhu ta'ala jahilan adalah dari surah Yunus ayat yang ke-61 yang berbunyi wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarratin fil ard wala fis samaa'i wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Maksudnya, dan tidak akan hilang, lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang terang nyata. Jadi menerusi ayat ini, kita tahu bahawa Allah itu takkan hilang ilmu pengetahuan dia. Sebab Allah itu yang paling berkuasa. Allah itu yang menentukan. Jadi bila Allah itu berkuasa,
Allah itu mampu untuk buat apa sahaja yang dia nak. Jadi pengetahuan Allah itu adalah amat luas. Daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda. Macam tu. Okey, dan semua ini ada tertulis dalam kitab yang terang dan nyata. Contoh saya boleh bagi, kita sebagai hamba ni, kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat semua perbuatan yang kita buat. Jadi kiri kanan kita ni pun dah ada, kat kiri kanan kita ni pun dah ada buku yang menulis tentang kita. Jadi dah ada kitab pasal kita. Macam tu. Jadi kitab itu yang malaikat tulis dah ternyata terang dan nyata, dan kita hanya boleh lihat pada hari akhirat, pada hari pembalasan. Okey? Okey, jadi itu adalah dalil kepada kaunuhu ta'ala jahilan. Seterusnya kita akan tengok sedikit huraian mengenai kedua-dua sifat ini. Okey. Yang pertama adalah mustahil bagi Allah tidak mengetahui apa yang ada di dunia. Sebab Allah yang buat kan. Kerana semua yang berlaku adalah dengan kekuasaan dan pengetahuannya. Macam saya sentiasa ulang. Apa-apa pun kita akan rujuk kepada sifat Allah yang pertama, iaitu Allah itu Allah itu amat berkuasa. Jadi bila Allah tu berkuasa, Allah yang cipta semuanya, jadi Allah tu akan tahu tentang benda tu from A to Z. Tak ada langsung rahsia. Okey? Kemudian kenyataan yang kedua adalah Allah mengetahui kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan walaupun sebesar zarah. Dalam hati kita ni kadang-kadang kita tulis macam-macam. Macam walaupun kita tak cakap, dalam hati kita tu terdetik. Sekejap lagi aku nak main lah, sekejap lagi aku nak makan lah, sekejap lagi nak tidur lah. Macam tu. Jadi walau sekecil-kecil mana pun kita punya niat ataupun terdetik dalam hati kita tu, semuanya Allah tahu. Jadi kalau kita terdetik nak buat baik, sekejap lagi aku nak solat lah, Allah tahu. Sekejap lagi aku nak keluar rumah lah, Allah tahu. Walaupun baik ataupun jahat, kedua-duanya Allah tahu. Tak ada benda yang kita boleh sorokkan daripada Allah. Okey? Okey, kita sambung lagi. Kenyataan dia yang ketiga. Manusia tidak akan mampu menyembunyikan perkara yang dilakukan olehnya daripada pengetahuan Allah. Minta maaf ya, ada salah ejaan dekat sini. Ini tidak, bukan tijak. Tidak. Okey, jadi macam saya kata tadi lah, kita ni sebagai hamba Allah, kita memang tak boleh nak sembunyikan apa-apa pun daripada Allah. Sebab kenapa? Kiri kanan kita ni dah ada malaikat yang tak pernah tidur, tak pernah hilang, tak pernah penat mencatat semua yang kita buat. Okey, sebab itulah kita tak boleh nak sembunyikan apa-apa pun daripada Allah. Okey, dan yang seterusnya ataupun yang terakhir adalah kita perlulah melazimi sebutan istighfar. Macam mana sebutan tu? Astaghfirullah. Dalam kehidupan seharian. Okey? Kenapa kita kena sebut istighfar ni adalah untuk kita mengingatkan semula, kalau kita terlupa ataupun teralpa. Macam kita dah pergi sekolah tapi kita tertinggal pencil hot ke, buku tulis ke, kita astagfirullahaladzim, kenapalah aku tertinggal lah, macam tu. Untuk macam menginsafi semula kehilafan kita ni. Sebab kita ni lebih banyak buruknya daripada baiknya. Sebab semua yang buruk tu datang daripada kita, dan semua yang baik datang daripada Allah. Macam tu. Okay? Jadi kita kena sentiasa beristighfar, sentiasa menginsafi akan kesalahan yang kita buat. Okey? Okey, jadi saya rumuskan sedikit. Hari ini kita telah lihat tajuk yang ketiga bagi sifat wajib dan mustahil. Jadi sifat wajib dia adalah kaunuhu ta'ala aliman, yang bererti keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui, dan lawannya adalah kaunuhu ta'ala jahilan, iaitu keadaan Allah Ta'ala yang tidak mengetahui. Okey? Jadi sampai di sini sahaja dulu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.